妹们，很感谢在今天又跟大家在线的崇拜，跟大家会面。Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online。在今天5月份的第2周，就是我们来庆祝国际的母亲节。Di dalam minggu kedua ini bulan Mei kita merayakan Hari Ibu Internasional。我们特别要祝福妈妈们，做妈妈们的能够有一个健康的身体。Kita juga mendoakan ibu-ibu sehat senantiasa。在我们生活里头，我们需要很多事情都需要妈妈的帮助，妈妈的协助。Banyak hal di dalam kehidupan kita perlu ibu-ibu senantiasa membantu, mensupport anak-anak。我们做孩子们要特别要孝敬我们的母亲。Kita sebagai anak-anak harus menghormati ibu， 她一切的功劳，她一切的牺牲 atas kontribusi dan pengorbanannya。我们要特别不住的为妈妈们祷告，让她妈妈能够特别拥有一个智慧聪明来处理每件事情。Kita mau juga terus mendoakan untuk ibu-ibu dalam mengerjakan segala sesuatu berdasarkan hikmat dan kepintarannya。我们要带着预备的心来到上帝的面前，来放下一切其他的事物，我们来带着感恩的心来进入在神的同在里。Mari kita persiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita。我们要做一个祷告。Mari kita akan berdoa。我们慈爱的父神，我们感谢你在今天美好的时刻里头，你赐给我们每一个人能够认识，能够更经历主耶稣基督的大能，天天来等候神，天天来学习从你而来的真理，能够来去遵行你的道路，按神的真理而去遵行，成为你的光，成为你的器皿，好让神的话语通进入在我们每一个人的生命里头。让我们每一个人都能够真的学习从你而来的话，成为你的行道者，将把一切的事物也完全交托在主耶稣基督的手中。我们将祷告献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祷告祈求。我们相信的大家一起说阿们。好，别忘了，我们今天来听孩子们要说些什么。Mari kita semua。Kita lanjut akan mendengar apa yang akan dikatakan anak-anak。谢谢主耶稣给我很好很爱我的妈妈，谢谢妈妈多么的爱我，妈妈我爱你。谢谢妈妈，每天有很多的好吃的饭菜给我吃，我妈妈最棒。谢谢我的好妈妈。天天有在我身边陪我，我爱你，妈妈。祝妈妈们母亲节快乐，上帝祝福你。海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界播出。
主爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中
喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。凌乱的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有故，一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，他永不离开。十字架上的光芒，温柔又慈祥，带着主爱的力量，向着我照亮。我的心不再隐藏，完全的白纱，愿主爱来浇灌我，在爱中的自由释放。
想，带着主爱的力量，向着我照亮。我的心不再隐藏，完全的摆上。愿主爱来浇灌我，在爱中的自由释放。我愿意降服，我愿意降服。在你爱的怀抱中，我愿意降服。你是我的主，你是我的主，永远在你怀抱中。你是我，你是我的主。我愿意降服，我愿意降服，我愿意降服。在你爱的怀抱中，我愿意降服，我愿意降
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom， 亲爱的弟兄姊妹们， Hari ini kita akan merayakan Hari Ibu Internasional. 今天我们是妈妈节。 Memang tanggalnya berbeda dari satu negara ke negara yang lain. 虽然每个国家庆祝的日子不一样， Ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 8, dan kebanyakan tanggal 9 Mei. 有的是5月2号、5月8号，还有5月9号。 Nah, pada Hari Ibu ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Wanita yang Rohani. 今天我要给弟兄姊妹讲的就是属灵的妇人。 Nah, wanita itu begitu luar biasa, begitu istimewa, begitu hebat. 弟兄姊妹，一个妇人，一个女人是非常厉害、非常特别的。 Sebagai contoh, misalnya di Indonesia disebutnya power of emak-emak. 如果我们可以说，妈妈的力量。 Dia naik motor, kasih sen kiri, tapi belok ke kanan. 她如果坐摩托车，她打的是左灯，可是能够转到右边。 Nah, jadi orang nggak berani tuh sama emak-emak. Kenapa? Karena itu kuasanya luar biasa. 所以很多人都对妈妈们不敢面对，因为有的时候他们知道妈妈们的力量。 Nah, saya pernah baca suatu ketika ada demonstran yang lagi demo. 我曾经看过说，有一个他们在抗议的时候， Itu sedang berhadapan dengan polisi yang menjaga demonstrasi. 他们在面对警察的包围， Dalam kondisi yang begitu rame, 在非常乱的情况之下， tiba-tiba ada ibu bawa motor, 那突然间有一个妈妈骑着摩托车， itu bawa barang belanjaan sama ayam kalau tidak salah. 她带着很多的她买的东西，可能也有鸡在里面。 Wah, seluruh demonstrasi dan polisi tersebut 所有抗议者、所有警察们， akhirnya membuka jalan 他们都要退后，开了一条出路， sehingga ibu itu bisa menembus barikade dari demonstrasi dan polisi tersebut. 所以这个妈妈就能够带着摩托车一直走过去。 Nah, itulah hebatnya ibu-ibu. 弟兄姊妹，这个就是妈妈们的厉害。 Nah, ada pepatah Cina 弟兄姊妹，在中文有一个成语， yang mengatakan demikian. 他是这么说的： Pahlawan yang hebat sekalipun sulit untuk melewati tantangan terhadap wanita cantik. 如果是中文，他们说是英雄难过美人关。 Banyak raja-raja dan panglima perang yang begitu gagah perkasa. 很多皇帝、很多的军士们，他们非常的厉害， Akhirnya bertekuk lutut di kaki wanita cantik. 可是对美女的面前，他们都投降了。 Jadi kita lihat ada satu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh wanita. 所以我们看见在女人身上，在妇女身上有一个很大的力量。 Ada juga yang berkata di belakang suami yang sukses ada istri yang hebat. 有的人也说，在成功的丈夫后面有一个贤惠的太太。 Di sini kita bisa melihat betapa luar biasanya itu peran seorang wanita dalam rumah tangga. 所以我们看一个女人在一个家庭里面，她非常非常有厉害的地位。 Salah satu contoh yang terjadi dalam Perjanjian Lama dalam sejarah Israel, 在旧约圣经里面，在以色列的历史里面， hampir satu bangsa itu dibinasakan, dimusnahkan. 差一点整个民族都要被灭亡。 Itu Haman, dia minta dukungan Raja Ahasiweros, Raja Persia, untuk membinasakan orang Yahudi. 这个拿曼他需要这个皇帝要把整个以色列民族给消灭。 Tapi puji Tuhan, Dan Tuhan saya memakai kasih seorang wanita yang bernama Esther 神用一个女人叫做伊西蝶， menaklukkan hati Raja Ahasiweros. 把哈斯维罗斯王的心给夺来了。 Sehingga bangsa Yahudi luput dari pemusnahan. 所以犹太人民族他就逃过这一劫。 Jadi kita bisa melihat betapa punya potensi yang begitu luar biasa diri seorang wanita. 所以弟兄姊妹，我们看见在一个姊妹的身上，她的力量是有多么的大。 Nah, makanya kalau kita lihat wanita itu bisa punya kekuatan membangun atau sebaliknya menghancurkan. 所以弟兄姊妹，一个女人她有很大的能力，她来建立或者是来拆毁。 Kalau kita lihat
itu banyak data-data rahasia sebuah negara 我们看有很多的这个政治秘密， itu bisa jatuh ke tangan seorang wanita yang jadi agen atau mata-mata. 能够给到一个女人，就是这些探子的手里， Sehingga data-data rahasia sebuah negara bisa diperoleh dan itu dipakai untuk mengalahkan negara tersebut. 所以在这个政治里面，这些秘密能够夺过来，然后用来取胜。 Memang wanita makhluk satu ini bisa mengagumkan atau sebaliknya bisa mengerikan. 所以弟兄姊妹，这个女人是一个很能够得到荣耀的，或者是能够恐怖的女人。 Dia begitu mengagumkan kalau dipakai Tuhan. 如果神用她，她是如此的荣耀。 Tapi kalau dipakai setan itu sangat mengerikan. 可是如果被撒旦所用，变成非常的恐怖。 Nah, saya percaya ibu-ibu di tempat ini pasti tidak mau dipakai setan, menjadi wanita yang sangat mengerikan. 所以我相信这里的每一位姊妹们都不想被撒旦所用，成为一个恐怖的女人。 Setiap ibu di tempat ini ingin dipakai Tuhan sehingga menjadi wanita yang mengagumkan. 所以在这里，每一位姊妹们都希望被神所用，成为一个荣耀神的人。 Nah, bagaimana kita bisa menjadi wanita yang mengagumkan? 那弟兄姊妹，我们怎么样子能够成为一个得荣耀的女人呢？ Kita harus menjadi wanita yang rohani Oh, yang macam- kita lihat, kita baca di dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat 3 sampai ke 5. 我们可以成为一个属灵的妇女，就是在提多书第2章第3、第4节。 Mari kita buka Titus pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya akan bacakan. 提多书第2章第3到第5节。 Ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. 提多书第2章第3到第5节，又若老年妇女，举止行动要恭敬，不说谄言，不给酒做奴仆，用善道教训人，好指教少年妇女爱丈夫、爱儿女，谨守从节，料理家务，待人有恩，服侍自己的丈夫，免得神的道被毁谤。 Nah, kita lihat ada beberapa ciri wanita yang rohani di dalam ayat ini. 那弟兄姊妹，在这一段圣经里面，我们看见一个属灵的妇女，她有哪一些的现证？ Yang pertama dikatakan jangan memfitnah. 这里说到是不说谎言，不说谄言。 Jadi ini kita harus memperhatikan mulut kita. 我们要保守注意我们的嘴， Jangan sampai mulut kita dipakai sebagai senjata-senjata yang tidak benar oleh setan. 我们的口不要成为撒旦的一些的工具， Ya, tapi kita mau dipakai sebagai alat untuk membangun supaya orang memperoleh kasih karunia dari Allah. 而是我们要用我们的嘴、我们的口来建立。 Wanita yang rohani tidak mungkin tidak akan menjelek-jelekan orang. 一个属灵的妇女、属灵的女人，她们不会说别人的坏话， Suka dia gosip, fitnah, 也不喜欢谄言或者是一些的毁谤的话， suka menggunakan kata-kata yang kotor, mencaci maki. 去咒骂或者是一些不好的语言。 Ya. Nah, jadi kita jangan sampai menjadi ibu yang tidak rohani. 所以我们不要成为一个不属灵的妇女。 Ya, kita mengata-ngatakan anak kita bodoh, kamu tolol, kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak becus. 我们骂我们的孩子，你什么都不会，你什么都不是，做什么都不能。 Tapi kita harus membangun dengan mulut kita kepada anak kita. 而是用我们的口来建立我们的孩子。 Ada satu contoh, 有一个例子，
kisah tentang Thomas Alva Edison. 这个是关于阿法爱迪生的。 Suatu hari ibu Alva Edison ini 这个是 Thomas Alva Edison 的妈妈， menerima surat dari guru Yo, Thomas Alva Edison ini. 有一天她接到从她孩子的老师给的信， Ketika dia terima, dia baca, ibunya menangis. 当妈妈看了这封信，她就流泪了， Gurunya berkata demikian, 因为在信上她的老师说， maaf ibu, kami harus mengembalikan anak ibu kepada ibu. 她说对不起，我们要把这个孩子退还给你， Karena kami tidak bisa menangani dia. 因为我们实在不能够教他。 Memang Thomas Alva Edison ini menderita penyakit yang disebut disleksia. 因为这个Thomas Alva Edison 他有一个病状况， Yaitu gangguan belajar pada anak. 因为这个病，所以影响到他在学习方面， Yang ditandai dengan kesulitan untuk membaca, mengeja, menulis, dan berbicara. 所以这个孩子是很困难。如果教他写字或者是读书， Jadi ketika ibunya membaca surat itu, dia menangis dan dia berkata demikian. 当妈妈看见这封信的时候，她哭着对孩子说 Nak, mama akan mengajari kamu. ：“她说孩子，妈妈会教导你， Kamu bukan anak yang bodoh. 你不是一个笨的孩子， Kamu akan berhasil. 你一定能够成功， Kamu anak yang pintar. 你是一个聪明的孩子。” Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， jadi ibunya tidak mengutuk anaknya, 妈妈没有咒诅她的孩子， tidak menabur kata-kata yang jelek, 也没有把一些坏的语言给 tapi 他 dia，memberi semangat kepada anaknya. 反过来他积极他的孩子。 Dan kita tahu 我们知道 Thomas Alva Edison merupakan salah satu jenius yang luar biasa. 这个孩子最后是一个很聪明的孩子， Dia menemukan banyak penemuan-penemuan baru 他发明了很多的东西， yang bermanfaat bagi manusia. 对我们人类很大的作用。 Salah satunya adalah lampu yang jadi berkat bagi seluruh dunia. 其中的一个就是电灯，成为世界上的祝福。 Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 所以姊妹们， kalau kita punya anak, punya cucu, 如果我们有孩子，我们有孙 dia 子， punya kesulitan dalam belajar, 可能他在读书里面他们有困难， jaga kata-kata kita. 我们要保护好、保持住我们的 Dan 语言， kita lepaskan kata-kata kutuk, 我们不要把咒诅的话说出来， tapi kata-kata yang mendatangkan kasih karunia. 而是带来祝福的、带来恩典的语言， Kata-kata yang memberikan semangat. 是给他力量的语 Kita 言。 percaya 所以我们相信， kalau kita menanamkan kata-kata yang benar, 如果我们把正确的语言扎在他的里面， yang sesuai dengan firman 是 Tuhan, 按照神的话语的， maka kasih karunia dan roh Tuhan akan bekerja. 所以神的恩典就会在那里动工， Itu akan mengubah anak kita 他能够改变我们的孩子， menjadi orang-orang yang pintar. 能够成为聪明的孩子。 Amin. 阿门。 Nah, yang kedua, 第二， wanita yang rohani adalah 一个属灵的妇人，一个属灵的妇女， dikatakan tidak menjadi hamba anggur. 说不给酒做仆人。 Ya. Nah, pada zaman dahulu, 如果我们知道以前， ibu-ibu yang sudah tua, 如果已经上了年纪的妇人们， mereka punya waktu yang kosong, yang luang. 他们有很多的剩下来的时间， Nah, akhirnya mereka sering kumpul. 所以他们就聚集在一起。 Sayang, ya, ketika mereka kumpul, mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. 所以当这些妇女们聚集一起的时候，做了很多的没有用处的事， Mereka melakukan hal-hal yang negatif 他们做了一些不对的， yang tidak menjadi kesaksian dan berkat. 没有成为祝福，也没有成为见证。 Nah, kalau zaman dulu mereka suka minum anggur, mabuk-mabukan. 那如果在古代的时候，他们常常就是喝醉酒， Dan sulit bagi mereka untuk lepas. 对他们来说不容易放下。 Tapi kita percaya 但是我们相信， dengan kuasa Tuhan, 因为神的能力， dengan anugerah Tuhan, 因为神的恩典， Tuhan bisa membebaskan semuanya itu. 他能够释放我们这一切。 Nah, pada zaman dulu juga kita sering kali melihat, 在古代的时候，我们也常常看见， ya mungkin ibu kita atau nenek kita yang sudah tua, 也可能我们看我们的妈妈、我们的祖母， itu karena nggak punya kegiatan lain, punya banyak waktu kosong, 因为没
没有其他的事可做，很多余下来的时间， Nah, mereka sering kumpul sama teman-teman yang sudah tua. 所以他们跟年长的或者是他们的长辈聚集一起。 Nah, apa yang mereka lakukan? 他们做什么呢？ Oh, main mahjong 他们可能就打麻将， atau maciok. 就是打麻将。 Ya, saudara, saya sering lihat itu nenek saya itu sama teman-temannya itu wah suka judi. 我看见我的奶奶跟她的朋友们，就是常常一起打麻将。 Ya, kalau sekarang mungkin ibu-ibu yang sudah banyak waktu kosongnya nontonnya drakor, drama Korea. 可能如果在现在有很多的妇女，有很多的余剩的时间，他们可能看电视。 Boleh nggak nonton drakor? 可不可以我们看电视呢？ Boleh, asal jangan kecanduan. 我们可以，只要我们不上瘾。 Nah, orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar itu mereka kecanduan. 那这些做的不对的事情，这些妇女们，她们是上瘾了。 Nah, kalau mereka kecanduan tentang hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna, 如果她们上瘾，对这些不好的事情或者是没有用的事情， itu akan mengikat mereka 这个能够捆绑住她们。 dan tentu mereka bukan menjadi wanita yang rohani. 当然，她们就不能够成为一个属灵的女人。 Nah, kita mesti ubah. 我们需要把它改变过来。 Kalau kita punya banyak waktu yang luang, 如果我们有很多的时间， kita pakai untuk menjadikan waktu luang kita kesempatan untuk memberitakan Injil. 我们可以用我们余剩下来的这些时间，我们来去传福音。 Saya kenal satu wanita yang usianya sekitar 70 tahunan. 我认识有一个姊妹，大概已经70多岁了， Dia sudah pensiun 她已经退休， dan kegiatannya 她时间很多。 yang pertama adalah dia mengajar jadi dosen di Tyrannus. 她是在蒂拉努斯神学院做教师， Dan yang kedua, dia sering pergi ke kantong-kantong Kristen 她常常去那些基督教的地区， dan ke tempat-tempat yang biasa ada anak-anak kecil. 在那个地方有很多的小孩子， Nah, di sana dia memberitakan Injil kepada anak-anak tersebut. 然后她就在那个地方把耶稣传扬出去。 Sisa hidupnya, 在她剩下来的时间 waktu 里， luangnya, 在她空虚的时候， dia pakai untuk memberitakan Injil kepada anak-anak. 她把她的时间用在给孩子们传福音。 Nah, dia menggunakan buku warna tanpa kata. 她用这个颜色的书，里面没有什么字的。 Itu diajarkan kepada setiap mahasiswa yang kuliah di Tyrannus. 她教在神学院里的每一个大学生。 Dan saya melihat itu sudah ada ratusan ribu anak-anak yang diinjili 我看已经有10万多孩子给他传福音， dan semuanya terima Tuhan Yesus. 然后这孩子们也是接受主耶稣。 Saya pernah memakai buku warna tanpa kata ini, 我曾经用过这个颜色没有字的书， walaupun dulu sebagai tugas yang harus dikerjakan. 那个时候是我的一个功课，我需要去做。 Dan ketika saya menyampaikan Injil dengan buku warna tanpa kata tersebut, 当我传福音用这个颜色书没有字的书传福音的时候， itu hampir 100%比例100%的 semua anak-anak ini terima Tuhan Yesus. 这些孩子都是接受主耶稣。 Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的姊妹们， saya menganjurkan kepada ibu-ibu 我想要邀请姊妹们 untuk mempelajari bagaimana memberitakan Injil dengan buku warna tanpa kata ini. 来怎么样子用这个无字的颜色书来传福音。 Dan pakai kesempatan waktu luang yang kosong itu 我们可以用我们余剩下来的空的时间， bukan untuk kumpul-kumpul melakukan hal yang negatif, 不是我们聚集那里做一些不好没有用的事情， tapi menggunakan waktu luang itu sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada anak-anak. 而是我们用这个时间，我们去把这个福音传给孩子们。 Saya percaya Tuhan akan memakai ibu-ibu 我相信神会用我们姊妹们的， untuk membawa banyak anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. 能带很多的孩子们来到主的面前。 Yang ketiga, 第三， wanita yang rohani adalah 属灵的妇女，
dia rajin mengatur rumah tangganya. 他料理家务。 Nah, banyak orang menganggap ibu rumah tangga sebagai satu pekerjaan yang tidak terhormat. 有的人认为家庭妇女是一个不是太有出息的工作。 Mereka lebih senang kerja di sebuah perusahaan yang besar dengan gaji yang besar. 可能他们更希望能够在一个大公司里面，然后有好的薪水， Dan memandang rendah menjadi ibu rumah tangga. 所以他们看不起这些妇女是在家庭里面，家庭妇女。 Padahal menjadi ibu rumah tangga 其实家庭妇女 itu adalah satu kehormatan, satu tugas yang mulia. 是一个尊荣，是一个工作，非常非常得到尊重的。 Dan merupakan satu prioritas bagi seorang wanita yang sudah berumah tangga. 对一个已经有家庭的女人，这个也是最重要的。 Jadi jangan anggap menjadi ibu rumah tangga itu sebagai satu penjara. 所以弟兄姊妹，特别是姊妹们，不要认为如果是在家庭妇女，我们就是在一个牢里面了。 Menjadi ibu rumah tangga bukan satu penjara, 这个不是一个监狱， tapi itu sebuah istana yang luar 而 biasa. 是这是一个很美的公寓。 Nah, makanya ibu-ibu yang rohani dia harus mengatur rumah tangganya. 所以属灵的妇女，她一定会料理家务， Rumahnya jangan 可 berantakan, 能家里会很乱， ya jangan banyak kotoran, 不要很多的垃圾， harus bersih dan rapi. 要整齐，要清洁。 Ya minta hikmat dari Tuhan lah. Kira-kira pasang sesuatu yang menjadikan lebih indah. 我们求主给我们智慧，怎么样子把这个屋子打理得更美？ Ya taruh hiasan, bunga atau figura. 可能放一些的装饰品，一些的花草。 Jadi ketika kita pulang ke rumah 所以当我们回到家里面的时候， atau tamu-tamu datang, 或者是有客人来， dia melihat rumah kita, wow luar biasa. 他们看见我们的家是非常的好。 Nah biasanya itu Nanti- dikerjakan oleh ibu-ibu bukan bapak-bapak. 平常这些的工作都是姊妹们做的，不是弟兄们做。 Nah yang lebih penting dari itu, 那比这个更重要的， dia mengatur rumah tangganya, 他管理家务、料理家务， terutama dia mendidik anak-anaknya bersama dengan suaminya. 跟丈夫一起来教导孩子。 Nah, kita ada aturan, ada disiplin yang jelas buat anak kita. 对我们的孩子们，我们有很清楚的教导。 Nah, saya punya satu kesaksian. 我有一个见证， Ini saya ambil dari grup leader 这个是我从一个领导群里面， dari kelas Parent for Life. 就是成为父母的生命。 Nah, pemimpin grup ini 那在这个小组里面的领导， dia mendidik anak-anaknya sedemikian rupa. 他教导他的孩子， Ya, dia melakukan disiplin buat anak-anaknya. 他对孩子们有教训， Dia tidak sebebas seperti teman-teman yang lain. 所以这个孩子不像普通其他的朋友们一样， Pergi pagi pulang malam 可以早早去，晚晚回， ke tempat-tempat yang tidak benar. 去一些不正确的地方， Pulang jauh malam sampai jam 12 sampai jam 1 di bar. 半夜3更才回来，因为他们去夜总会。 Wah, itu dilarang oleh mereka. 在他们的家庭里面不可以允许这样子的。 Nah, suatu hari 但有一天， anaknya menulis surat buat papa mamanya. 这个孩子写了一封信给他的爸爸妈妈。 Nah, saya akan bacakan suratnya. 我可以为弟兄姊妹读一下他的这封信。 Surat ini begitu luar biasa. 弟兄姊妹，这封信是非常特别的。 Dikatakan demikian 这封信是这么说的， untuk mama dan papa. 他说给我的爸爸妈妈的。 Dahulu saya mendapati diri saya iri terhadap kebebasan yang dimiliki teman-teman saya. 以前我很妒忌我的朋友们有自由的生活， Kebebasan mereka untuk makan dan terbang sendiri. 他们可以随便自己吃，随便自己飞。 Saat itu saya berharap saya dapat terbang bersama dengan burung-burung lainnya untuk bermain. 那个时候我很盼望我能够成为其他的鸟，跟他们一起飞。 Saya benci kurungan, saya tidak suka dikontrol.
我不喜欢这个鸟笼，我不喜欢被控制。 Sebagai seorang anak, saya memandang disiplin dengan prasangka buruk. 我成为一个孩子，我对这样子我有一个负面对这个教训。 Saya percaya dapat belajar sendiri. 我相信我自己能够学好， Saya percaya dapat berada di antara yang lainnya. 我相信我能够在他们其中的， Saya bisa terbang, 我能够飞。 tapi itu adalah yang saya percayai dan apa yang saya percayai adalah salah. 我知道我能够跟他们一起飞，按照我所信的，但是我信的是错的， Selalu mengenai diri saya. 永远都是为了自己。 Saya gagal melihat disiplin, kontrol, batasan-batasan adalah bagi saya. 我失败的去面对这些控制这些的教训， Saya gagal mengerti peraturan-peraturan kalian itu untuk apa. 我失败了，我不明白你们为什么要这样子做。 Saya gagal menyadari bahwa saya sekarang tahu bagaimana untuk terbang lebih tinggi dari burung-burung lain yang telah lakukan sebelumnya. 我失败的去理解，我现在为什么能够飞得比其他的鸟更高，从他们以前已经开始做了。 Surat ini adalah untuk setiap waktu. 这封信是对我所有的时间， Saya harus berterima kasih pada kalian 我应该谢谢你们， untuk segala masa yang telah kalian korbankan bagi saya, 为所有你们为我所做的一切， untuk setiap waktu di mana saya harus memberitahu kalian, saya mengasihi kalian. 对我应该想要对你们说的是我爱你们。 Iri hati adalah sesuatu yang sudah saya tidak miliki. 妒忌是我已经再也没有的了。 Iri hati seharusnya dimiliki orang lain terhadap saya karena memiliki orang tua seperti kalian. 妒忌是应该他们所拥有的，因为他们看见我有父母好像你们一样。 Terima kasih Mama dan Papa untuk melakukan segala yang dapat kalian lakukan. 爸爸妈妈，谢谢你们对我所做的。 Walaupun kalian tidak sempurna, 虽然你们不是完全， namun ketidaksempurnaan kalianlah yang melengkapi kalian. 但是就是因为你们的不完全，已经令到你们成为 Dan 完 hal 全。 itulah yang menentukan identitas saya dan siapa adanya saya hari ini. 这一切都令到我明白我是谁。 Dan saya akan berteriak dengan keras dan memberitahu dunia, 我会大声的告诉这个世界， "Hei, ini adalah orang tuaku." Dengan Hei. senyuman penuh kebanggaan. 这就是我的父母。我用微笑来说这一切。 Suatu kata terima kasih tidak akan pernah cukup. 只是一句谢谢是不够的， Surat ini tidak akan pernah cukup. 这封信也是不够的。 Tidak ada kata-kata yang akan pernah cukup. 没有任何的语言能够说得清楚。 Tapi terima kasih Mama dan Papa untuk hidupku, untuk sekolahku, untuk segalanya. 但是谢谢你爸爸妈妈为我的生命，为我的学业，为我的一切。 Saya mengasihi kalian. 我爱你们。 Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姊妹， sungguh luar biasa punya anak seperti ini. 如果我们有这样子的孩子，真的非常的高兴。 Dia berterima kasih atas disiplin yang dilakukan oleh orang tuanya baginya. 他们感谢爸爸妈妈，因为他们所以做的这一切教训。 Dia dulu berkata demikian, 以前他曾经说过， saya iri dengan teman-teman saya 我很妒忌我的朋友们， yang bisa pergi semau mereka, 他们随便他们要做什么， mereka bebas melakukan apapun 他 juga. 们随便去什么地方都可以。 Sementara saya 但是我 tidak diperbolehkan atau dilarang oleh orang tua saya. 是爸爸妈妈拦住我去， Dan itu saya anggap satu penderitaan. 对我来说好像是一个苦 Saya 难， anggap itu satu kurungan. 我感觉到这好像一个监狱， Saya iri hati dengan mereka. 我非常的妒忌他们。 Tapi dengan berlalunya waktu, 但是时间过去了， saya melihat apa yang dilakukan oleh orang tua saya kepada saya. 我看见爸爸妈妈对我所做的这一切， Itu hal yang sangat berguna luar biasa. 而是非常非常有意义的事情。 Maka seharusnya 所以现在 bukan saya yang iri kepada mereka, 不是我妒忌他们了，
Seharusnya mereka lah yang iri hati terhadap saya. 而是他们应该妒忌我， Karena punya orang tua yang luar biasa. 因为我的爸爸妈妈非常的特别， Yang memberikan disiplin dan memperhatikan anak-anaknya. 因为爸爸妈妈关注我，也能够教训我。 Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姊妹， ketika wanita-wanita seorang ibu, 当姊妹们、当妇女们， dia mengurusi rumah tangganya, 当她治理、料理这个家务， dia mengurusi anak-anaknya, 她也在管理孩子们， dan dia akan melihat 她能够看得见 anak-anaknya akan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. 孩子们以后变成神要变成他们的。 Dan itulah kebanggaan seorang ibu. 弟兄姊妹，这个就是一个姊妹们的自豪。 Saya percaya ibu-ibu di tempat ini 所以我相信在这里的妇女们、姊妹们， rindu punya anak-anak dengan kualitas yang seperti kita saksikan tadi. 我们非常的渴慕我们的孩子，好像刚才我们所看到的这个孩子。 Maka didiklah anak-anak kita seperti itu. 所以我们也要这样子的教训我们的孩子。 Yang berikutnya, ciri yang keempat, 第四个特征 yaitu hidup suci dan bijaksana. 就是谨守洁净。 Ya, 纯净。 banyak kita lihat akhir-akhir ini, 我们现在看见很多， ya, terutama ibu-ibu berlomba-lomba. 现在有很多妇女们，她们不断的努力， Mereka mau memakai barang-barang yang branded dan mahal-mahal. 她们希望用了很多的名牌货， Wah, tasnya Hermes misalnya ya, 可能她的包包是 Hermes， pakai berlian. 带了钻石。 Oh, mobilnya mobil Audi. Wah, 如果车也是用奥迪车， ya tidak salah kalau kita punya uang, 如果我们有钱，用这些没有关系。 tapi wanita yang rohani, 但是如果一个属灵的妇女， dia hidup sederhana dan bijaksana. 她是很有智慧、简单的生存， Ya, bukan barang-barang yang bermerek, 不是有名气的名牌， yang mahal-mahal, 也不是说要很贵的， yang dia tidak sanggup beli. 是她买不起的。 Akhirnya dia memaksakan diri membeli dengan kartu kredit. 后来她想要拥有它，就用这个分期付款买。 Supaya apa? 为什么呢？ Wah, supaya dipandang berharga, dipandang kaya oleh teman-temannya. 希望朋友们能够看见他是有钱人，是非常有尊重的，尊重他。 Nah, wanita yang rohani tidak melakukan itu. 弟兄姊妹，一个属灵的妇女不会这么做， Dia membeli barang-barang yang bagus. 她买好的东西， Ya, bukan untuk memamerkan kekayaannya. 不是去显配自己的财富， Dia hidup sederhana aja. 很简单的生存就够 Dia 了。 nggak butuh pujian dari teman-temannya untuk berlomba-lomba menunjukkan bahwa dia kaya atau dia punya gengsi yang luar biasa. 也不需要朋友们怎么样子的赞扬他，因为他用的东西很好。 Ada beberapa hamba Tuhan yang saya dengar ceritanya, 有几个神的仆人，我曾经听他们讲过， dia hidupnya mau glamour. 他们的生活非常的钻石化。 Oh, pakaiannya harganya puluhan juta. Oh, 他的衣服是几条的， dia beli beberapa mobil. 车也是有好几辆车。 Dia tinggal di sebuah perumahan elit yang sangat mahal. 他的家住的也是有钱人区， Nah, tapi dia beli semuanya itu 但是他买了这一切， bukan dengan uangnya sendiri, 不是用自己钱买， tapi menggunakan kartu kredit. 而是用这个信用卡买的， Supaya apa? Wah, supaya dianggap itu orang kaya. 希望人家看见他的时候知道他是有钱人。 Akhirnya tidak bisa bayar, 最后他付不起， dikejar-kejar debt collector. 被追债人追债， Ya, semua hartanya disita 所有的财富都被 dan 控 dia 缴， jatuh miskin dan tidak menjadi kesaksian. 所以他最后变成非常的穷苦，也不能够成为见证。 Nah, ibu-ibu yang rohani tidak akan melakukan itu. 弟兄 Amin. 姊妹，一个属灵的妇女不会这么做的， Dia tidak mau utang sana, utang sini 不会在这边借，在那边也借钱， untuk membeli barang-barang yang tidak berguna 买了一些没有用的东西， atau hanya untuk mendapat pujian. 或者是买了东西只是为了人家赞扬，
tapi akhirnya nggak bisa bayar. 到最后付不清。 Nah, wanita rohani, 弟兄姊妹，一个属灵的女人， dia hidupnya sederhana dan bijaksana. 她的生活是非常的简单，非常的有智慧。 Nah, kita lihat di kitab Lukas ada seorang yang bernama Hana. 如果在路加福音，我们看见有一个叫哈娜的人， Dia berdoa puasa. 他在那里禁食祷告， Usianya sudah 84 tahun. 已经84岁， Siang malam ada di rumah Tuhan. 早晨晚上都是在神的殿里面。 Dan kita melihat dia diberikan satu anugerah yang luar biasa. 然后我们看见神给他一个很大的恩典， Dia melihat Tuhan dalam bentuk rupa bayi manusia. 他看见主，他看见神在一个婴儿的形象里面。 Ketika Yesus menjadi bayi berusia 8 hari, 当主耶稣8天的时候， Yesus dibawa ke bait 8个 Allah. 月的时候，当耶稣带到圣殿里， Nah, kemudian dia diberikan anugerah. Dia bisa berjumpa dengan Yesus dalam rupa manusia bayi kecil. 他看见神借助这个婴儿的这个形状看见， Saya percaya 所以我相信， kalau wanita-wanita Allah hidup dengan sederhana dan bijaksana, 如果神的儿女们、属灵的妇女们，他们有在主里面活着， maka dia akan mengalami perjumpaan dengan Allah 他能够见到神， secara hal yang tidak terduga. 是从来没有想到的方式。 Ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada wanita-wanita rohani yang hidupnya bijaksana dan sederhana. 有很多是神预备给这些属灵的妇女们的。 Nah, tanda yang kelima cirinya 第5个象征， dikatakan tunduk kepada suaminya. 第5个象征就是顺服自己的丈夫。 Nah, ibu-ibu 姊妹们， sebagai seorang istri, 如果我们成为妻子的， kita mesti tunduk kepada suami kita. 我们要顺服我们的丈夫。 Kenapa? 为什么呢？ Karena firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tunduk kepada suami kita. 因为神的话语命令我们，叫我们顺服我们的丈夫。 Seringkali kita tunduk kepada orang lain, 有的时候我们顺服的是顺服别人， ya kepada atasan 可 kita, 能顺服我们的老板， kepada sepupu kita yang lebih tua atau apa gitu. 顺服我们的长辈， Ya, kita tunduk kepada paman kita, 我们顺服我们的舅舅， ya, tapi kita tidak mau tunduk kepada suami kita. 但是我们没有顺服自己的丈夫， Itu adalah hal yang salah. 这是一个错误的事情。 Wanita yang rohani 一个属灵的妇女 adalah wanita yang tunduk kepada suaminya. 是一个顺服自己丈夫的。 Nah, biasanya kenapa seorang wanita sulit untuk tunduk kepada suaminya? 那姊妹们，为什么我们姊妹们很难顺服丈夫呢？ Biasanya wanita yang dominan, 尤其有的时候是掌控性的女人， dia lebih pintar, lebih kaya, 更有钱、更聪明， dia sulit untuk tunduk kepada suaminya. 就很难顺服丈夫。 Ya. Ada satu kesaksian, 有一个见证， suatu hari saya pergi ke Pulau Bangka. 有一次我去邦嘎岛， Ketika saya khotbah, 当我讲道的时候， pada akhir khotbahnya, 当讲完了， seorang ibu datang kepada saya 有一个姊妹来到我这 dan 里， dia berkata demikian, 然后就对我说 apa yang Bapak khotbahkan itu persis seperti saya.：“ 你知道吗？你讲的道跟我一样，一模一样。” Rupanya ibu ini, saudara, 原来这个姊妹， dia tidak mau tunduk sama suaminya. 这个姊妹，这个女人不要顺服丈夫， Kenapa dia tidak mau tunduk? 为什么她不能够顺服？ Nah, karena dia merasa dirinya lebih hebat daripada suaminya. 因为她感觉到自己比丈夫更厉害， Suaminya tidak bisa mencari duit. 丈夫不能够赚钱。 Dia begitu gampang dan mudah untuk mencari duit yang banyak. 如果她呢是非常容易赚钱的女人， Pendidikan suaminya hanya SD. 丈夫只是到小学毕业， Sementara dia perguruan tinggi. 但是这个女人是大学毕业， Suaminya pasif. 丈夫非常的懒淡。 Nah, sementara dia begitu energik. 这个女人，这个妻子非常的积极。
Jadi dia merasa lebih pintar, dia Jadi- merasa lebih hebat, dia Kan merasa觉得- lebih kaya. 他感觉到自己更有钱、更聪明、更厉害， Itu dia, makanya dia tidak mau tunduk kepada suaminya. 所以她不要顺服丈夫， Oh, dia hina suaminya. 她看不起丈夫， Sampai suatu ketika 一直到有一天 dia terkena stroke. 她瘫痪了。 Nah, di situ dia bisa melihat kelebihan suaminya. 在那个时候，她才能够看见丈夫的优点。 Suaminya begitu setia menemani dia. 丈夫一直的陪伴着她， Suaminya tidak pernah meninggalkan dia. 丈夫从来没有离开过她， Suaminya tidak pernah selingkuh. 丈夫也从来没有外遇。 Akhirnya dia berkata, saya salah. 后来她说：“我错了， Saya mau bertobat. 我要悔改， Saya mau tunduk sama suami saya. 我要顺服丈夫。” Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姊妹， ibu-ibu khususnya, 也是特别就是姊妹们， kita mesti tunduk kepada suami kita. 我们需要顺服我们的丈夫， Karena Allah lah yang menetapkan suami kita 因为是神决定我们的丈夫， sebagai kepala rumah tangga. 他来决定成为我们家里面的头， Sementara kita sebagai penolong. 我们是成为帮助者。 Nah, sebagai kepala rumah tangga, 如果是家里的头， dialah yang harus membuat keputusan. 他来做决定， Nah, istrinya harus 做妻子的 menolong kepala rumah tangga 要去帮助家里面的 untuk 头， mengambil keputusan. 去做这个决定。 Nah, dia bukan pembuat keputusan. 但是妻子不是做决定的， Diserahkan kepada suami kita untuk mengambil keputusan. 把这个决定交给丈夫来做。 Kita mesti tunduk benar ataupun salah. 我们顺服，不管是对还是错。 Kalau benar puji Tuhan, 如果对了，感谢 kalau 主； salah juga puji Tuhan. 如果错了，也感谢主， Kasih kesempatan untuk dia gagal 给他机会来失败， dan dia mencoba lagi. 他能够再去尝试。 Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada suami yang dimana perempuan itu melakukan hal tersebut. 我相信神会给丈夫因为妻子的顺服。 Yang terakhir, 来，最后 wanita yang rohani cirinya adalah 一个属灵的妇女， dia mengasihi suaminya. 她是爱自己的丈夫。 Nah, ada satu ungkapan berkata demikian. 有一个成语这样子说： Kesetiaan seorang suami 丈夫的忠诚， diuji ketika ia kaya. 就是当他被试炼，当他在有钱的时候被试炼。 Banyak kan kalau suami-suaminya menjadi kaya, 有的时候，很多丈夫当他有钱的时候， dia punya istri lain. 他就会有其他的女人， Kalau enggak, perempuan simpanan yang lain. 或者是有其他小老婆。 Oh, kalau miskin kan dia nggak punya, nggak ada yang mau. 如果 Kalau miskin nggak ada yang mau 如果 perempuan. 没有钱的时候，没有人要他们， Dia juga kan minder dong ya, nggak punya duit kan. 所以这个男人当没有钱的时候也会自卑 Tapi kalau 的。 dia semakin kaya, 但是如果他越有钱的时候， ya kan, wah dia mulai main serong, 他开始就有外遇了， ya, dia mulai selingkuh. 开始有别的女人。 Kenapa? Karena dia punya uang. 为什么？因为他有钱了。现在， Nah makanya kesetiaan seorang suami diuji ketika dia kaya. 所以当一个男人有钱的时候，那个时候是最对真诚来考试考 Tapi 验。 kesetiaan seorang istri diuji ketika suaminya miskin. 当妻子被考验的时候，就是当丈夫没有钱。 Oh, kalau suaminya kaya banyak harta, 如果丈夫很有钱的时候， wah dia pasti setia lah. 这个女人一定会很忠诚的。忠心 Tapi kalau suaminya jatuh miskin, 但是丈夫如果破产没有钱了， mungkin dia akan pergi mencari laki-laki lain. 可能他会找其他的男人。 Mungkin dia berkata, ini laki-laki suaminya bodoh ini, 可能他说这个男人，我的丈夫没有用， payah ini, 太笨了， moyong ya. 没用的。 Akhirnya apa? Dia selingkuh dengan laki-laki lain. 所以他就跟其他的男人开始发生关系 Dia。meninggalkan dan menceraikan suaminya. 有的就是离开丈夫，或者是离婚。 Ya. Nah, jadi diujinya apa? Ketika suaminya miskin. 当丈夫没有钱的时候，这个妻子受到考验。 Ada satu kisah
有一个故事， Ada seorang suami, 有一个丈夫， dia pulang ke rumahnya dan berkata demikian kepada istrinya. 他回到家里，然后对妻子这么说 Dia berkata, "Mama, 他说：“妈妈， perusahaan saya bangkrut." 我的工厂、我的工作破产了。 Ketika dia melakukan satu transaksi, 当他做了一单交易的时候， dia gagal dan kehilangan seluruh hartanya. 他失败了，然后所有的财产都完了。 Saya hanya punya uang 300.000. 我现在只有300千， Ini saya kasih kepada kamu. 我把这个钱都给你， Dan saya akan bawa kamu pulang ke rumah orang tuamu. 然后我会把你带到你的父母家里。 Kamu tinggal di rumah orang tuamu, 你现在住在你父母家， dan saya akan berusaha kembali. 然后我会再去努力。 Ketika saya sukses dan jaya, 当我成功了， saya akan ambil kamu kembali. 我会再去接你回来。 Ketika istri mendengar itu, 当妻子这么听见了， istrinya berkata demikian, 然后妻子就对他说 "Suamiku, 丈夫， ketika engkau keluar pintu, 当你从这个门出去， aku akan melangkah bersamamu. 我会跟你一起走。 Ketika engkau pergi dan tidur di kolong jembatan, 当你睡在桥下的时候， di sana saya akan tidur di sampingmu. 我也会躺在你的旁边。 Kemanapun engkau pergi, 不管你走到哪里， aku akan selalu ada bersamamu." 我会跟你一起走。 Wah, luar biasa saudara. 弟兄姊妹，这个是非常厉害。 Istrinya sampai berkata demikian. 妻子这么说了， Istrinya begitu mengasihi suaminya. 这个妻子非常的爱她的丈夫， Dia tidak akan pernah meninggalkan suaminya. 她不会离开她的丈夫。 Ketika dia dalam keadaan yang miskin, 虽然可能在贫穷 dia mengalami 贫穷当中 kebangkrutan dan kehilangan semuanya. 破产了， Dia 所有 tetap 都没了， setia kepada suaminya. 可是她还是忠心她的丈夫。 Ketika suaminya mendengar demikian, saudara, 当她的丈夫听见之后， ya akhirnya dia bekerja keras. 后来丈夫努力的工作， Dalam waktu 3 bulan, 3个月之内， Tuhan pulihkan ekonominya. 神恢复了他的经济。 Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara? 弟兄姊妹，为什么会这样子？ Karena dia memiliki wanita istrinya yang begitu luar biasa. 因为他有一个女人，他的妻子是这么的支持他， Yang begitu mengasihinya 是如此的爱他， dan akan ada selalu bersama dengan dia, 会永远的跟他在一起， kaya ataupun miskin. 有钱或者是没有钱。 Luar biasa. 弟兄姊妹非常的 Saya 特别，所以我相信 Kisah ini memberikan satu semangat kepada kita 这个故事会给我们一个力量， untuk menjadi wanita yang rohani. 叫我们成为属灵的女人。 Dan Alkitab berkata, 圣经也告诉我们说， kalau wanita-wanita atau perempuan-perempuan tua melakukan semuanya ini, 如果属灵的女人，如果是神的女人这么做了， maka pengalaman-pengalaman dia lakukan ini, 所以她所经历的这一切， dengan pengalaman semuanya ini, 经历过这所有的这一切， dia bisa mendidik perempuan-perempuan muda, 她也能够教训年轻的妇女， belajar dari pengalaman pada masa lalunya. 从她的背景，她从往事里面能够学习到。 Dan yang kedua, 第二， firman Tuhan tidak akan dihujat. 神的话语不会被咒诅， Wanita-wanita rohani ini, 因为属灵的妇女们， dia tidak hidup dengan sembarangan. 她没有白费的生 Dia 活， tidak hidup dengan memamerkan kekayaannya. 她也没有活着把自己的 Dia hidup 财富显 sederhana. 现，她朴素的活着， Dia hidup bijaksana. 她有智慧的活着， Dia mengurusi rumah tangganya. 她来管理家庭， Dia mengasihi suaminya. 她爱丈夫， Dia tidak berpakaian tidak sopan. 没有穿不对的衣服， Dia mencintai keluarganya. 她爱她的家里， Dia tidak mabuk-mabukan. 没有醉酒， Dia menjaga mulutnya. 她保持好自己的口， Maka firman Tuhan tidak akan dihujat. 所以神的话语就不会被羞辱， Maka mereka akan melihat 所以别人能够看见， wanita-wanita rohani sebagaimana firman Tuhan katakan. 好像神话语里面所说的这些属灵的妇女们， Itu akan menjadi kesaksian. 能够成为见证。 Dan perempuan-perempuan muda, 年轻的妇女们， mereka merindukan punya
orang-orang wanita tua yang seperti itu untuk menjadi mentor mereka. 希望拥有这样子的属灵的妇女们来成为他们的辅导员。 Mari ibu-ibu 姊妹们， kita menjadi wanita-wanita rohani seperti yang firman Tuhan tuliskan. 我们要成为圣经里面所说的这些属灵的妇女。 Amin. 阿门。 Mari kita datang kepada Allah. 我们来到主的面前， Tuhan, kami datang kepada Engkau. 主，我们来到你的面前， Kami sudah mendengar firman-Mu 主，我 Tuhan. 们已经听了你的话语。 Pada hari ibu ini Bapa, 在这个妈妈节里面， kami menjadi ibu perempuan 我们这些女人，我们这些妈妈们， seperti yang Engkau tuliskan dan gambarkan. 就好像你所说的，你所形容的。 Oleh karena itu Bapa, 所以天父， kami minta kemurahan-Mu. 我们恳求你 Kami 的， minta Roh-Mu mengajar setiap 我 kami 们恳 Tuhan. 求你的圣灵教导我们， Untuk kami menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. 叫我们能够成为你要我们做的。 Sehingga hidup kami Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang. 所以我们的生命能够成为众人的祝福， Terutama untuk perempuan-perempuan muda. 特别就是成为年轻人的妇女。 Mereka juga bisa menjadi seperti apa yang kami alami semuanya itu. 能够成为好像我们所经历过的， Sehingga kami menjadi berkat bagi wanita-wanita di seluruh dunia. 所以我们成为世界上的女人的祝 Terima 福。 kasih Tuhan. 主啊，感谢你！ Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. 以后我们要继续我们的工作， Kami mau terima berkat daripada 我 Engkau. 们要接受你的祝福。 Mari kita angkat kedua belah tangan 我们把 kita. 我们的两只手举起来， Ya, kita mau terima berkat daripada 我 Tuhan. 们要接受主的祝福， Terimalah berkat dari Allah Bapa. 从天父来的祝福， Kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita. 从主耶稣来的爱惜， Dan persekutuan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus. 从圣灵来的同在， Yang memampukan kita 令到我们能够 menjadi wanita-wanita rohani. 成为属灵的妇女， Sebagaimana Tuhan inginkan. 是主你所需要的。 Dalam nama Tuhan 我们 Yesus. 奉主耶稣的名， Amin. 阿门。是